adakah istilah dana politik ini akan terus dijadikan sebagai topeng untuk menutup perlakuan rasuah yang dilakukan oleh ahli-ahli politik, ataupun ia sebenarnya adalah satu kesempatan yang diambil selagi RUU tentang pendanaan politik tidak digubal oleh MP-MP di Parlimen. Adakah Tuan Hanif melihat bahawa ini merupakan sesuatu yang jelas terpancar, bukan nilaiannya sedikit, Tuan Hanif, banyak. Jadi, dan dia melibatkan ramai ahli-ahli politik, figura-figura politik yang terkenal di Malaysia. Sekaligus menyaksikan bahawa saya sebagai orang biasa pun mengatakan bahawa tiba masanya sebenarnya RUU untuk pendanaan politik digubal oleh MP. Adakah MP-MP di Parlimen akan bersetuju dengan RUU ini, Tuan Hanif? Maksud saya dari segi logikalnya bagi pihak mereka. Bagaimana? Saya rasa pertama sekali, terima kasih soalan tersebut, sebab memang cukup penting untuk kita faham. Dan kes Altera Kirana ni menyerlahkan, menzahirkan isu berkaitan dengan rasuah dan sangkut pautnya dengan dana politik. Dan betapa buruknya keadaan yang mewajibkan penelitian khusus untuk akta segera, seperti mana Akta Anti Lompat Parti untuk isu politik dan tadbir urus negara dalam pembentukan kerajaan. Perlunya perkara ini. Apa maksud saya, Saudara Zawazi? Kalau kita lihat, kalau kes itu adalah rasuah dan mahkamah dapati rasuah, maka orang itu disabit salah dan dihukum penjara. Betul. Baik. Tapi disebabkan kita tidak ada undang-undang khusus pengambilan dana politik, yang akan sepatutnya kalau ada menyenaraikan cara-cara dan prosedur-prosedur pengambilan dana politik, pengisytiharan dana politik dan sebagainya. Sebab tiada, maka para pemimpin politik ni beranggapan bahawa mereka berhak untuk menampilkan sebagai pembelaan atas alasan ianya dana politik. Sebenarnya kalau ada undang-undang dana politik, ianya akan mensyaratkan dana politik mesti kepada parti, bukan kepada individu dalam parti. Apabila ianya kepada individu dalam parti, maka ianya akan menampilkan rasuah. Sebab itu wakil rakyat, ahli parlimen Pasir Gudang, PKR, telah dengan betul menampilkan perkara itu. Sepatutnya ini perkara untuk isu perundangan juga. Sama ada suatu kegesaan pembelaan ini dana politik oleh individu wajib dilayan oleh mahkamah sebagai suatu pembelaan atau tidak. Melainkan ditampilkan pembuktian bahawa dana itu diterima oleh dia dan kemudian ada dana itu dipindahkan kepada akaun parti masing-masing. Baru jadi dana politik. Sebab dana politik adalah kepada political party, parti politik. Dana politik tidak boleh kepada individu. Sebab kalau individu itu memegang kerusi menteri, maka dana politik yang diselewengkan itu berbaur rasuah untuk membolehkan orang tersebut mendapat projek. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahaya isu dana politik ini. Altera Kirana menunjukkan, berpandukan kepada ledger daripada soalan pendakwa raya dan peguam bela, tanpa menjejaskan isu Zahid Hamidi. Keterangan SP17 menunjukkan ada berkaitan Zahid Hamidi satu, itu mahkamah bicara, berkaitan Hishamuddin Hussein On, Rizal Marikan, Khairi Jamaluddin, Anipah Aman, Syafiq Abdal, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Punya ramai nama dalam buku ledger. Baik, besar kemungkinan mereka akan mengatakan antaranya kami tak terima pun. Baik. Ada yang akan mengatakan yang terima dana politik. Tapi kalau banyak itu dana politik, kita kena tahu daripada mana datangnya dana politik. Altera Kirana tak mencetak duit mereka untuk diberi dana politik. Altera Kirana tidak akan menggunakan keuntungan mereka daripada projek-projek halal lain untuk diberikan sebagai dana politik. Altera Kirana memberikan dana politik sekalipun jika bukan rasuah adalah daripada hasil projek itu yang diberikan oleh kementerian itu. Daripada mana datangnya bayaran kepada Altera Kirana untuk projek itu? Datangnya daripada Perbendaharaan Malaysia.
Dan daripada mananya datangnya duit perbendaharaan Malaysia Rakyat. untuk membayar projek? Rakyat. So, duit kita yang dipaksa bayar cukai dan pelbagai bentuk kutipan, adakah kita nak biarkan punya ramai 7 nama di sini terima walaupun sebagai dana politik? Kalau dana politik mereka tak bersalah rasuah, fine. Tapi adakah kita nak duit rakyat digunakan untuk dana politik mereka? Apa kaitan mereka dengan hidup saya, hidup saudara Zawazi, hidup rakyat? Sebab itulah nilai projek melambung. Ultra Kirana dan syarikat-syarikat lain tidak akan membenarkan lebih daripada peratusan yang tinggi untuk hilang sebagai keuntungan mereka sebagai dana politik. Mereka tidak akan meletakkan nilai projek tu yang rendah sebab mereka perlu memberi dana politik. So, siapa yang rugi? Nilai tinggi, rakyat juga yang rugi. Itulah sebabnya rakyat kena ambil isu ni tanpa mengambil kira bahawa antara nama-nama yang muncul ni adalah daripada Parti UMNO, ada antaranya adalah daripada Parti Bersatu, ada antaranya Warisan, daripada Parti Warisan, dan ada antaranya daripada apa nama ni, parti entah mana-mana lagi. Ya. Tak mengira. Ini bukan isu parti. Jangan kita sebagai rakyat menutup minda kita kepada suatu yang perlu diperbaiki semata-mata kalau kita cakap benda tu akan menjejaskan parti yang kita sokong. Yes, right. Ketaksuban politik inilah yang kita maksudkan, yang perlu kita kikiskan dan sama-sama kita rakyat menuntut supaya perkara ini diselesaikan, iaitu isu berkaitan macam mana cara mana-mana parti ataupun pemimpin menerima dana politik perlu disegerakan peruntukan perundangannya. Kalau tidak akan berleluasa sampai ke bila-bila. Rakyat yang rugi. Sudahlah rakyat mempunyai pelbagai masalah lain. Memandangkan ini bukan rancangan antara politik dan undang-undang, saya akan takkan masuk dalam perbincangan lain. Kita akan khususkan kepada isu perundangan Zahid Hamidi dan SP17. Baik, kita ambil soalan tu Hanif ya. Ya, saya. Baik, daripada Zuhairi Yufri. Producer boleh naikkan sikit soalan. Zuhairi Yufri. Okey,